بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sedang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, puji dan juga syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan pemberiannya. Pagi ini kita masih lagi dipilih sama-sama dihimpun dalam satu tempat yang mulia. Adanya kita di rumah Allah pada pagi ini, moga-moga majlis yang kita berada ini suatu majlis yang diberkati dan juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagai memulakan kalam perkongsian pada pagi ini, suka saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah yang bermaksud mereka, yakni hanya bertujuan riak, memperlihatkan solat kepada manusia supaya disangka mereka ialah orang yang beriman, dan tidak pula mengingati Allah dengan mengerjakan solat, melainkan hanya sedikit sekali. Maka daripada ayat ini, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ia menjelaskan kepada kita berkenaan tentang salah satu daripada penyakit hati. Penyakit hati yang disebut sebagai riak. Riak perkataan Arab yang telah dimelayukan. Ia berasal daripada perkataan ra'a, iaitu sifat kepura-puraan. Riak juga dikatakan membawa maksud kita menunjukkan sesuatu. Dalam erti kata lain, kita melakukan ibadat kepada Allah dalam kita nak menunjuk-nunjuk pada orang. Maksudnya tidak ada keikhlasan dalam kita beribadah. Sebab itulah kata Imam Ghazali rahimahullah, riak ini ialah musuh ibadat. Musuh ibadat yang menghilangkan keikhlasan kita, seterusnya menghapuskan pahala dalam kita beribadat. Ini bahaya sikap mereka-mereka yang dihinggapi penyakit seperti ini. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala amat menyukai hamba-Nya bila mana dia lakukan ibadat, dia merahsiakan ibadat. Jangan nak iklan pada orang. Jangan kita nak menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Umpamanya solat tahajud. Solat tahajud ni solat di tengah malam. Tahajud makna kita tidur dulu. Kita tidur dulu, kemudian kita bangun di 1/3 malam sebagai contoh untuk kita beribadat kepada Allah. Jadi solat tahajud ni solat yang jauh daripada pandangan manusia. Nah, orang tengah tidur. Orang tengah tidur, kita bangun, kita beribadat. Sebab itulah dia merupakan ibadat yang sangat disukai oleh Allah. Ini yang dikatakan tahajud. Jadi ahli ibadat, maka ahli ibadat ni dia sentiasa melazimi tahajud. Tahajud ibadat sebagaimana yang saya katakan tadi, ibadat kita ketika mana orang sedang lena tidur, kita hanya mengharapkan redha Allah, bukannya pandangan manusia. Kita nak pandangan Allah. Kalau kita ibadat dalam erti kata nak menunjuk-nunjuk, mana kita nak dapat pandangan manusia. Sebab itu hilang pahala. Nah, jadi bila mana
kita dapat pandangan manusia, maka kita dapat dunia. Dunia dapat aku puji kita. Nah, orang kata dia ni sekian. Nah, pandangan manusia dia akan dapat. Bila dapat pandangan manusia, dia dapat dunia yang dia impikan. Tetapi bila mana manusia itu beribadat kerana nak pandangan Allah, maka dia dapat dunia dan juga akhirat. Nah, ini mereka-mereka yang mana yang merahsiakan, menyembunyikan ibadat-ibadat yang mereka lakukan kepada Allah. Cuma pernah saya tengok trend pada ketika ini, tuan-tuan, mereka suka, ialah trend sekarang live di Facebook, TikTok. Ada pernah saya jumpa dia TikTok buat tahajud. Buat tahajud tengah malam, baguslah buat TikTok. Apa perlu buat TikTok? Nah, dia semayang malam, semayang dalam keadaan yang kita bersunyi-sunyian. Nah, nak apa cerita pada orang? Jadi cara kita mengiklankan begitu, jadi dia boleh mengakis keikhlasan kita. Niat bangun tu okey, nak ibadat ni, buat TikTok. Nah, bila buat TikTok orang tengok, nak kita ibadat tengok, bau view dah ni. Kena pula orang bagi love. Nah, bagi macam-macam lah sekarang, bunga rose macam-macam nak. Apatah lagi orang tengah komen kita. Orang ada orang beri komen kita, Masya Allah, malaikat subuh. Kita. Jadi ini perkara amalan-amalan yang mana boleh merosakkan. Merosak keikhlasan kita. Yang sepatutnya kita fokuskan kepada Allah, tapi cara itu boleh merosakkan, hilang keikhlasan kita. Ada yang kata, tak Ustaz, saya buat begini sebab nak suruh orang datang ibadat ni. Bukan cara begitu pun. Nak menggalakkan orang, bukan cara kita buat live. Berilah nasihat-nasihat dalam Facebook, bukan waktu kita sedang beribadat. Nah, ini di antara trend barulah. Trend baru bila mana mereka melakukan cara mereka melakukan ibadat kepada Allah. Orang semayang malam ini, kata Imam Hasanul Basri, dia akan dapat cahaya di depan dan juga di belakang, yang menjadi penyuluhnya ketika mana dulu di dalam alam kubur. Sebab antara perkara yang memberi kelebihan kepada penghuni kubur iaitu solat malam. Memberi kelebihan. Maknanya kubur ni rumah setelah kita meninggalkan dunia. Rumah pertama setelah kita meninggal dunia. Dia alam kubur disebut juga sebagai alam barzakh. Orang kata alam transit. Walaupun transit tak tahu berapa lama. Walaupun transit nak menuju ke alam akhirat itu, kita berada di alam kubur, namun kita tidak mengetahui berapa lama kita menghuni di dalam rumah tersebut. Sebab itu kita kena fikir macam mana kita nak design rumah kita. Mana rumah kubur. Kalau rumah dunia kita menghabiskan ribuan ringgit, panggil internal designer, fikir begini, buat wainscoting, macam-macam cara. Ribuan ringgit yang kita belanjakan kerana nak duduk 20 mungkin ke 30 tahun. Kalau lepas pencing buat rumah lagi pendek. Tapi nak ceritanya 20-30 tahun, mungkin 40 tahun lah paling lama kita kata. Tapi kita kena fikir juga rumah yang akan kita duduk selepas kita tinggal dunia ni. Kita kena design. Design macam mana? Design ni dengan amalan, amal ibadat yang kita lakukan pada Allah. Walaupun saya katakan tadi transit, tak tahu berapa lama. Betapa ramai orang yang mati pada hari ini, matinya lebih lama daripada hidup atas muka bumi. Cuba tengok orang dulu. Kita baca sejarah, hidup 70 tahun. Disebut dalam sejarah tu. Tapi mati kita kira sekarang ratusan tahun lah. Ratusan tahun lama. Dan inilah barzakh yang dikatakan alam perantaraan. Di antara dunia dan juga akhirat. Maka di tengah-tengah itu, maka alam barzakh. Jadi begitulah bila mana kita beribadat kepada Allah, maka Allah suka orang yang melakukan ibadat secara sunyi-sunyi, tidak menunjuk-nunjuk pada orang lain. Ada juga trend yang mana buat
macam-macam. Dia buat zikir, dia jemput orang datang, live dia lah, tengok dan sebagainya. Bagus daripada satu sudut. Tapi bimbang yang buat zikir tadi, yang tekong zikir tadi. Dia buat panggil orang ramai-ramai. Dia nak siapa? Dia nak follower ke? Dia nak nak redha Allah? Orang buat live ni tujuan apa sebenarnya? Follower lah. Nah, view. Dapat view banyak, dapat TikTok bayar. Rosak ibadat. Sebab saya kata, nak ibadat ini, maka elakkan jalan-jalan. Ni jalan moden, ni zaman digital. Dulu tak ada cara ini. Digital, zaman digital ini dia boleh merosakkan. Kalau tak kawal lah, bukan semuanya merosakkan. Jika tak jaga, tak kawal, maka boleh membawa kerosakan, keikhlasan kita, membunuh keikhlasan kita dalam melakukan ibadat kepada Allah. Baik, sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu rosakkan, jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan ungkitan dan kelakuan yang menyakiti seperti rosaknya pahala amal sedekah orang yang membelanjakan harta kerana hendak menunjuk kepada manusia. Ini peringatan Allah yang seterusnya kepada kita, juga berkenaan tentang riak. Bila mana kita memberi sedekah, bila mana kita menginfakkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita derma, kita buat cek, cek. Tak cukup dengan tu, serahan cek atas pentas. Orang ambil gambar. Jadi bila ada perkara-perkara seumpama itu, dibimbangi mengikis ikhlas kita. Apatah lagi jika kita dapat pujian-pujian orang. Tak cukup itu upload dalam Facebook. Dan kita letak dalam Facebook. Jadi ni perkara ini boleh merosakkan pahala yang sepatutnya kita dapat daripada kerja-kerja yang kita lakukan. Begitu juga trend hari ni, orang pergi trend orang yang suka Facebook lah, yang saya tengok. Dia hari-hari dia upload, ada posting dia. Dia kerja. Sekarang ni penjawat awam yang mana nak naik pangkat, hendaklah mendapat recommend daripada bos masing-masing. Jadi dia kerja ni, pergi kerja ni, kalau kita niat ibadat dapat pahala. Tak niat ibadat jadi adat. Sebab itu niat ni ulama kata nak membezakan di antara ibadat dan juga adat. Kalau kita tak niat ibadat, kita pergi macam adat, kebiasaan, kelaziman kita bangun pagi pergi kerja, petang balik. Jika kita niat ibadat dapat pahala. Jadi kalau kita ni suka sangat posting meeting pertama pukul 10 pagi letak dalam tengah hari petang, semua muat dalam Facebook. Sebab apa? Dia bos dia tengok, dia kata. Bos dia akan menilai di situ. Jadi bimbang tindakan-tindakan kita tadi. Mungkin kita dapat pandangan bos yang dikatakan pandangan dunia tadi. Kita naik pangkat, dapat promotion, naik. Tapi dah hakikat tak dapat ganjaran yang sepatutnya kita dapat daripada Allah. Ini kita bimbang. Bimbang. Wasilah yang ada sekarang yang mana boleh merosakkan kita. Jadi ayat dalam surah Al-Baqarah Allah beri peringatan berkenaan tentang mereka riak ketika mana memberi sumbangan, memberi sedekah, bantuan-bantuan kepada orang bukan kerana Allah, tetapi mereka menginginkan mata-mata manusia yang memberi puji-pujian ke atas dirinya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari akhirat kelak. Hari akhirat kita tahu hari yang penuh dengan kesesakan, kesibukan manusia yang tidak pernah kita jangka, yang sangat teruk. Tak sama, sibuk dunia, sibuk akhirat tak sama.
yang sangat teruk, manusia tak mengenali di antara satu sama lain. Hari ini kita sibuk, jam lagi mak ayah kita. Nah, tapi akhirat ni digambarkan manusia tidak mengenali di antara satu sama lain, melainkan memikirkan untung nasib diri masing-masing. Jadi tak kala manusia dalam keadaan begitu, maka ada 7 golongan yang diberikan naungan Allah. Kita kata kurang-kurang dia ni, istilah moden ni orang VVIP lah. Nah, kita pergi airport, nah, orang nak check in ni beratur panjang, tapi kita pemegang business class, orang lain lah. Tempat check in dia lain, dia ada lane, special lane untuk kita masuk. Nah, lepas tu check in boleh pergi Golden Lounge ke apa, saya tak pernah masuk, tengok dari luar je dah. Ada pula tempat makan, tempat rehat tak sama, kursinya lebih baik, ada minuman, makanan. Jadi perumpamaan inilah mungkin akhirat lebih lagi. Nah, kepada 7 golongan yang mendapat naungan Allah, kita kata VVIP di akhirat kelak. Yang mana salah seorangnya Nabi sebut warajulun tasaddaqa bi sadaqatin wa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Siapakah mereka? Nabi sebut lelaki yang bersedekah kemudian menyembunyikan sedekah dia. Dia sedekah, dia sembunyikan sedekah dia. Sehingga kan dikatakan hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sehingga dikatakan tangan kiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Di tangan kiri kanan ni duduk dekat-dekat. Nah, maknanya nak ceritanya tangan kiri seolah tak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanan. Maknanya dia menyembunyikan, betul-betul menyembunyikan pemberian. Nah, bukan sikit-sikit, dia menyembunyikan pemberian yang dia lakukan tadi. Jadi orang seumpama ini tuan-tuan, mereka diberikan kelebihan, dikalungkan sebagai VVIP ketika mana berada di hari akhirat. Inilah keistimewaan mereka-mereka yang ada nilai keikhlasan dalam melakukan ibadat kepada Allah. Sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah, dalam satu hadis yang panjang, ini hadis sahih yang mana saya tak bacalah matan ya, kita terus kepada terjemahan yang menceritakan 3 golongan, yang mana 3 golongan ini dia buat ibadat kepada Allah dalam keadaan dia rasa buat ibadat tetapi tak dapat kebaikan daripada Allah. Ini bahaya. Mereka-mereka yang termasuk dalam golongan seperti ini. Yang pertama disebut dalam hadis Nabi SAW, baginda menyebut orang pertama yang akan diadili pada hari kiamat ialah lelaki yang mati syahid. Syahid ni kedudukan paling tinggi lah. Syahid, kata Dr. Almarhum Dr. Wahbah Zuhaili, ada beberapa jenis kategori syahid. Pertama, syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat, roh dia terus ke syurga Allah. Tak masuk barzah. Barzah yang kita sebut tak masuk, transit dia tak ada. Ini apa nama syahid dunia akhirat. Maknanya seseorang yang mati dalam medan pertempuran, lawan apa nama tentera musuh, dia mati dalam medan peperangan. Ulama kata kalau dia mati di hospital, dia cedera dalam medan perang, bawa ke hospital, mati hospital, tak dikira syahid dunia akhirat. Mati yang dikatakan mati di medan perang, maka mendapat pahala syahid dunia akhirat, roh dia terus ke syurga Allah. Cuma roh tadi disebut dalam hadis masih lagi belum dapat merasai nikmat syurga. Roh tersebut dimasukkan ke dalam tembolok seekor burung. Ini sudah disahih. Dan burung tadi terbang di segenap penjuru syurga Allah. Maksudnya dia dah tengok nikmat-nikmat yang ada dalam syurga Allah. Dia dah tengok, cuma belum dapat merasainya. Mana belum dapat makan makanan syurga, belum dapat minum minuman syurga, belum dapat menyentuh bidadari syurga. Tapi dah tengok. Ini apa nama syahid dunia dan akhirat, yang mana menduduki
inilah yang paling istimewa. Nah, kedudukan yang paling istimewa di kalangan manusia tadi. Lalu Nabi menceritakan tentang orang yang pertama yang diadili, iaitu lelaki mati syahid. Lalu pada hari akhirat, hari kiamat, dia didatangkan kepada Allah. Lalu Allah mengingatkannya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan dia mengakuinya. Aku menerima segala nikmat-nikmat tadi. Setelah itu Allah bertanya, apakah yang kamu lakukan dengan segala nikmat yang aku berikan ini? Maka dia menjawab, aku telah berperang pada jalanmu ya Allah, sehingga aku mati syahid. Dijawab pada Allah yang mati syahid ini. Maka Allah menjawab, kamu berdusta. Hakikat kamu berdusta. Nampak luaran pergi berjihad, tetapi kamu berperang supaya orang mengatakan dialah orang yang sangat berani. Maknanya tuan-tuan, syahid yang tinggi tadi, kalau tak jaga hati rosak. Inilah yang disebut oleh para ulama orang syahid kategori syahid dunia saja. Yang tadi syahid dunia akhirat, ni syahid dunia saja. Sebab apa? Sebab dia pergi berperang kerana ada niat. Nah, niat yang tersendiri sebab dia pergi masuk perang. Antaranya yang disebutkan oleh para ulama, dia berperang kerana nak kepada ghanimah. Ghanimah ni apa? Ghanimah ni harta rampasan perang. Bila perang ada harta rampasan. Sebab dulu pada zaman Nabi dan juga pada zaman sahabat, orang pergi perang dapat ghanimah. Yang duduk rumah tak pergi perang tak dapat. Nah, sebab tentera dulu tak ada gaji. Dulu tak ada gaji. Tapi hari ni tentera ada gaji. Adakah masih lagi wujud kita kata syahid dunia pada hari ni? Sebab dah hari ni tentera ada gaji masing-masing, ghanimah tak dapat. Maka kita katakan di sini bahawa syahid dunia masih lagi ada. Sebab apa? Sebab kadang-kadang seseorang ni dia pergi sesuatu operasi khas lah, istilah pada hari ni. Tak kira lah misi Bakara ke, Malbak kan, macam-macam istilah pada hari ni. Dia ada sifat keduniaan dalam diri dia. Nah, dia kata kalau aku pergi ni, balik nanti naik 2 paku lagi ni. Naik pangkat. Nah, dia kata kalau balik ni, korang-korang boleh pingat Panglima Gagah Berani, dia kata. Nah, jadi bahaya. Bila adanya percikan benda-benda seumpama ni di hati kita, nak naik pangkat, pergi dihantar Somalia, nak setahun, balik naik pangkat. Takdir Allah mati. Nah, buat operasi ni mati. Nah, maka pada kategori ini disebut sebagai syahid dunia saja. Jadi bimbang. Orang seumpama ini sambungan daripada hadis tadi Nabi sebut. Lantas kamu dikatakan begitu, kemudian Allah perintah malaikat mengheret orang tersebut yang mati syahid tadi di atas mukanya sehingga dilemparkan ke dalam api neraka Allah. Ni buat ibadat dapat neraka, tak dapat syurga. Ni kita ni bahaya kerana hati. Imam Ghazali kata ada 10 jenis penyakit hati. Kena baca kitab Ihya Ulumuddin. 10 jenis penyakit hati. Penyakit hati ni penyakit hati yang maknawi lah, bukan penyakit hati yang hepatitis tu. Iaitu yang hissi, ni yang maknawi. Sebab bermula pada hati. Sakit hati, iri hati, busuk hati. Nah, di hati belaka. Jadi kena jaga hati. Jadi kena jaga hati. Sebab Nabi sebut hati ni, kalau dia elok, eloklah seluruh badan manusia tadi. Kalau rosak. Ala fahiyal qalb, maka itu adalah hati-hati manusia. Kena jaga hati. Jangan kita ada terlintas perkara-perkara yang mana seumpama ini yang orang kata mendefisitkan pahala yang sepatutnya kita dapat daripada Allah tadi. Baik, sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian golongan yang kedua, sambungan daripada hadis tadi yang Nabi sebut, iaitu golongan yang kedua, lelaki yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta seringkali membaca Al-Quran, kemudian didatangkan kepada Allah,
lalu Allah mengingatkannya tentang nikmat yang Allah beri, dia mengakuinya. Allah beri dia sekian nikmat, pergi belajar sampai ke luar negara sebagai contoh. Nikmat dia Allah beri nikmat membaca Al-Quran dengan baik. Lalu Allah tanya kepada orang ini, apakah yang kamu lakukan dengan segala nikmat ini? Lalu dia menjawab, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran kerana-Mu ya Allah. Dia kata dia belajar, nikmat Allah bagi pada dia, contohnya duit, dia kata dia guna duit tadi untuk pergi belajar ilmu sampai ke luar negara sebagai contoh, dan sentiasa dia membaca Al-Quran kerana Allah. Kemudian Allah menjawab, kamu berdusta, hati kamu tak begitu, kamu berdusta, tetapi kamu mempelajari ilmu supaya orang mengatakan dia seorang yang alim dan membaca Al-Quran, supaya orang mengatakan dia seorang yang selalu membaca Al-Quran. Ini bahaya. Bagi belajar jauh, rupa-rupanya dia nak pujian manusia. Apatah lagi ada setengah orang dia belajar kerana apa? Dia nak lawan orang, nak balas balik. Mungkin ada orang-orang sebelum ni yang dia tak puas hati nak balas balik. Jadi tiada keikhlasan dalam kita menuntut ilmu Allah. Kata para ulama, ilmu ni dia ada 3 jengkal. Ada 3 jengkal kedalaman ilmu. Bila mana seseorang itu masuk ke dalaman yang pertama, tahap yang pertama, jengkal yang pertama, menyebabkan manusia tadi merasa sombong. Dia seriak. Sebab apa? Aku belajar tinggi ni, sampai PhD kata, berbangga dengan ilmu yang dia ada. Jadi di sinilah dia boleh merosakkan identiti seseorang. Masing-masing nak menunjuk pandai. Yang belajar tinggi akan merendah orang yang belajar bawah. Dia komplain orang ini, yang tak betul. Dia betul. Sebab apa? Kerana dia belajar lebih tinggi. Lagi jauh belajar lagi bagus. Nilai yang manusia pada hari inilah. Apa lagi jauh? Paling jauh paling baik. Nilai itu lebih tinggi. Itu nilaian manusia pada hari ini. Kemudian ulama kata dia masuk jengkal yang kedua, kedalaman yang kedua, menyebabkan manusia tadi menjadi tawaddu. Mula-mula masuk sombong, tapi dia belajar lagi, masuk dalam lagi, dia jadi tawaddu. Tawaddu sebab apa? Dia tengok luah ilmu, punya masuk lagi dalam, bukan kita kata, bukan dia rasa dalam lagi sombong, tapi dia melihat banyak lagi ilmu Allah yang dia tak tahu. Dia ingat dah sampai sempadan di garisan penamat jengkal pertama, masuk jengkal kedua, rupanya banyak lagi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama kata dia masuk dalam lagi, dia pergi lagi. Bila dia masuk ke jengkal yang ketiga, maka dia dapati diri dia ini tak ada apa-apa, rupanya jahil lagi. Jahil banyak lagi rupanya, luasnya ilmu Allah itu sendiri. Jadi inilah resah orang belajar sebenarnya. Jangan sombong bila mana Allah beri sedikit kelebihan pada kita. Bila Allah nak tarik bila-bila masa saja. Jangan sombong. Kita belajar ilmu kerana Allah. Kita nak sampaikan kepada orang lain, bukan kita nak berbangga-bangga pada orang. Apatah lagi jika kita nak bergaduh dengan orang. Ini trend di Facebook, ahli ilmu duk bergaduh antara satu sama lain, tak menguntungkan langsung pada saya lah. Ini kata begini, benda khilaf, duk bergaduh, masing-masing nak menang hujah. Dia benda seumpama ini tuan-tuan, khilaf sampai kiamat. Khilaf ni sunnatullah, sunnatullah yang berlaku pada manusia. Mereka akan, orang yang khilaf dengan kita boleh katakan selagi mana dia ada hujah, selagi itulah dia khilaf dengan kita. Benda-benda khilafiyah ni benda-benda ranting, bukan benda terah, bukan benda perkara yang asasi, benda-benda ranting yang pastinya berlaku perbezaan di antara satu sama lain. Di kalangan sahabat ada khilaf, itu yang generasi yang paling dekat dengan Nabi, khilaf. Sehingga kan ada aliran pemikiran masing-masing. Ada aliran pemikiran Umar Al-Khattab, ada kita kata mazhab Ibnu Abbas, ada mazhab Ibnu Mas'ud, masing-masing.
berlaku khilaf dalam perkara-perkara cabang. Begitu juga zaman tabi'in. Ada mazhab Abu Qatadah, ada mazhab Sa'id bin Musayyab, Hasanul Basri. Jadi ada masing-masing. Jadi benda biasa, perkara-perkara ranting ni. Jadi bila mana kita nak memenang hujah, kadang-kadang kita gagal menjaga adab lah. Meremeh-remehkan orang, merendah-rendahkan orang. Kenapa? Dikatakan kehujahan dan nak menang hujah, akhirnya kita melakukan perkara yang tak sepatutnya tadi. Jadi berbalik kepada hadis tadi, mereka yang dikatakan alim, kenapa? Kerana dia belajar untuk orang puji dia, supaya orang kata dia ni orang alim. Apatah lagi digelar Tok Syekh, istilah pula wali. Wali ni yang paling hebat ni, yang kata boleh berjalan atas air. Orang Melayu kita berjalan atas air lah. Dia wali ni orang yang dekat dengan Allah. Huwallazi yuti'u Allah wa rasulah. Orang yang taat pada Allah dan juga Rasul. Dan wali ni orang yang kuat beribadat kepada Allah. Asbab dia ibadat tadi, Allah beri kelebihan pada dia, karamah. Disebut karamah. Karamah ni kemuliaan Allah kepada dia. Dia satu pemberian, bukan dia minta. Dia tak minta. Dia ibadat kepada Allah. Jadi disebabkan Allah kasih pada dia, Allah beri wahbah, satu pemberian pada dia. Tapi kita hari ni ibadat nak kepada karamah. Bangun malam kena amal sekian, cukup masa boleh jalan atas air. Ini salah faham kita dalam beribadat. Jadi wali diberikan satu kasih sayang Allah kepada diri dia. Kadang-kadang dia tak sedar pun dia dapat. Dan tak cerita pada orang. Sebab kalau boleh berlebih cerita karamah ni tuan-tuan, dia boleh membawa kepada ketaksuban. Orang akan tunduk kepada kita. Sebab dia salah satu bentuk mukjizat. Mukjizat ni apa? Sesuatu yang melemahkan. Kalau ajaran sesat, antara benda yang dia promote, yang dia duk jual, modal dia karamah. Jadi Abu Ya. Al-Arqam, karamah cerita. Sekian. Abu Ya di Putrajaya. Sebab cerita karamah. Abu Ya zaman dulu saya tengok video tahun lama-lama, tahun 90, dia difatwakan 94 sesat. Saya baru darjah 3. Tak tahu, bila saya tengok ada sahabat-sahabat di media ni, dia kongsi video lama. Antara kuliah Abu Ya duk cerita karamah. Karamah siapa? Karamah Syekh Suhaimi. Guru dia lah yang dia boleh aurat Muhammadiyah tu. Cerita karamah yang sehingga orang terpesona, terlebih-lebih. Jangan puji manusia berlebih-lebih. Ini Nabi melarang kita daripada memuji manusia secara berlebihan, yang mana akan menyebabkan manusia itu lupa kedudukannya sebagai hamba Allah. Dia akan lupa kedudukannya sebagai hamba Allah tadi. Jadi bila Abu Ya sendiri duk cerita, antara yang saya dengar lah dalam video-video lama ni, duk cerita Syekh dia ni dia Qiyai Suhaimi ni yang dikatakan Imam Mahdi ni, dia asal daripada Indonesia dulu. Dia datang ke Malaysia, dia kata naik seekor kuda yang ada sayap, lebih kurang buruk lah kot. Sekarang ni ada stesen minyak buruk. Tapi tak banyak lah tuan-tuan. Jadi naik luar biasa, khariqul adah, mencari adat kebiasaan. Dikatakan juga Syekh tu bila di seberang sungai, dia duduk atas rakit, maka rakit itu ditolak oleh buaya. Bukan sang kancil je boleh main dengan buaya. Dia boleh menyeberang. Jadi orang tengok dia cerita, orang terpesona. Yang lebih hebat yang saya dengar tu, dia kata jika sekiranya Syekh dia ni nak bawa orang, tadi seorang ni nak bawa passenger ni. Jadi passenger tadi pegang bahu Syekh tadi, pejam mata, celik mata sampai tempat yang dihajati. Mama pelik. Kalau sungguhlah begitulah, padahal ada lagi hari ni, saya nak tumpang lah, nak pergi Mekah. Boleh balik hari tuan-tuan. Pergi balik hari, pergi pagi balik petang.
Jadi ialah pergi buat umrah bukan lama. Niat kita tawaf. Kita sa'i tahallul selesai. Boleh balik hari. Mungkin 2 kali sehari boleh pergi. nak ceritanya begitu. Jadi bila benda ni dari bawah akhirnya membawa ketaksuban yang melampau. Sebab ketaksuban kata para ulama dia menghilangkan kewarasan akal. Kita tak guna dah akal yang banyak. Sedangkan kita boleh fikir lagi. Sebab tu bila tengok ajaran sesat, sebab kita tengok ajaran sesat ini tuan-tuan, ada di kalangan mereka itu berpendidikan tinggi. Sebab apa? Bukan dia tak cerdik. Keluar universiti sana sini sebab ketaksuban. Tak guna lagi akal, maka taksuban yang ada pada manusia tadi. Baik, sambungan daripada hadis tadi tuan-tuan. Pertama yang dikatakan seorang alim, yang kedua Allah katakan kepada yang mereka ini yang baca Quran, yang dia mengaku baca Quran tadi, sebenarnya kamu baca Quran nak suruh orang puji. Nak suruh orang puji. Bacaan-bacaan yang kita lakukan. Ikhlaskan hati baca Quran. Sebab itulah saya ada beberapa konten dalam media sosial saya tak berapa nak suka tentang tarannum Quran, yang mana dia pairing berpasangan lelaki perempuan. Dia buat konten lah. Qari-qari yang masyhur lah tuan-tuan kenal. Dia tarannum ni sekarang ni majlis tilawah Al-Quran pikat antarabangsa. Dia tarannum dia ada tabaqat, peringkat-peringkat suara lagu dia panggil. Ada bayati, ada nahwan, ada hijaz, raq, jihar. Banyak saya tak pandai. Saya pun tahu gitu. Jadi dia buat konten lelaki perempuan, dia pilih tiba-tiba boleh bacaan jiharkah contoh. Maka dia baca potongan Al-Quran tadi, baca mendayu-dayu. Kemudian wanita pula, adalah qari yang selalu keluar TV. Dia pula kena ayat ni baca. Jadi membuat konten-konten inilah bimbang. Kita buat konten tujuan apa? Tujuan orang nak menghayati bacaan kita, dapat memahami makna dan sebagainya, ataupun kita suruh ramai tengok, terpesona dengan bacaan kita. Sebab itulah tarannum bagi tujuan nak dapat hadiah. Masuk dah buat persiapan 3 bulan ni, tak keluar bilik. Live dengan Tok Guru ni. Tujuan apa? Nak menang majlis tilawah Al-Quran antarabangsa. Sebab hadiah-hadiah besar. Bukan hadiah saja yang kita nak. Orang yang menang, rakyat Malaysia yang menang majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa dapat pencen 2,000 seumur hidup. Tu nak. Seumur hidup lepaslah bayar wajah kereta-kereta beza beli. Tak ceritanya seumur hidup dapat. Jadi kita training ni untuk hadiah. Ini baik. Sebab tu ulama tidak berkenaan dengan pertandingan seumpama ini, setengah ulama tidak cenderung kepada benda-benda seumpama ini. Mereka yang terlebih-lebih dalam nak melagukan suara tadi. Ada dalam radio, dalam TV Hijrah, saya lupa dalam program, yang mana lelaki perempuan mengaji. Mula-mula lelaki dulu qari ngaji. Lepas tu bila ada berhenti ayat tu dia pergi Allah. Dia biasa standard puji ya. Jadi puji bacaan dia. Jadi naik pula yang wanita, lelaki pula tengok. Wanita mendayu-dayu suara. Ingat aurat wanita suara mendayu-dayu. Aurat kena jaga-jaga, jangan lebih-lebih. Jangan, sebab itulah ada setengah negeri tak hantar wakil. Sebab apa? Suara wanita mendayu ni aurat. Jadi mendayu-dayu yang perempuan tadi melagukan suara. Lepas tu lelaki ni kata Allah, puji. Allah yang dipuji itu, adakah puji kepada baca intipati Al-Quran yang kita faham, ataupun suara yang mendayu-dayu? Saya nak tanya, yang kita puji-puji itu, puji pada intipati yang kita faham daripada ayat tadi ke, ataupun suara yang mendayu-dayu tadi? Ini masalah. Jadi trend pada saya, kalau nak buat betul tak perlu pairing dengan wanita lah. Laki-laki je. Jadi bila ada benda-benda ni, ada unsur fitnah satu. Unsur yang ni yang kita bincang ni. Rosaknya hati kerana riak nak menunjuk pada orang. Begitu juga ada qari yang wanita pergi ke Mekah. Dia baca Quran, baguslah baca Quran, tapi baca kat dataran. Kalau kita nak pergi ke Masjidil Haram tu, dia kawasan luar, tempat tandas. Di depan sikit dia tak mengaji lah, dekat tandas. Dia mengaji situ. Ramai orang tengok.
Nah, padahal kan dia nak mengaji betul. Dalam Masjidil Haram tu ngajilah 2 hari tanpa henti boleh, tak dah. Seminggu pun boleh. Nak mana world record ke apa. Tapi kenapa dipilih di tengah-tengah jalan tadi? Orang duk lalu, orang ambil gambar, orang foreign, orang apa nama di negara lain, orang bangsa lain pun ambil gambar. Seronok ngaji. Orang duk puji Quran. Inilah disebut oleh Sari As-Sakti, seorang ulama tasawuf di Baghdad. Dia kata apa? Inilah yang dikatakan qari pawagang. Mereka membaca Quran bukan kerana Allah, tapi kerana apa? Kerana nak perhatian mata-mata manusia, puji-pujian manusia tadi. Nah, ini bahaya. Keadaan yang mana suasana yang berlaku pada hari ini, yang mana mereka terlalu mengejar kepada hubbus syuhrah, sangat mencintai kemasyhuran. Penyakit yang melanda kita lah pada zaman digital pada hari ini. Baik, sambungan daripada hadis sikit lagi tuan-tuan, iaitu kemudian Allah perintahkan malaikat heret orang seumpama yang mana belajar dan mengaji Quran tadi, mengheretnya maka dimasukkan di dalam api neraka Allah. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga, lelaki yang diberikan kekayaan oleh Allah, lalu dia memberikan sedekah harta yang Allah berikan kepadanya. Kemudian bila mana Allah bertanyakah, apakah kamu lakukan dengan nikmat yang Allah beri, harta yang banyak ini? Maka dia kata, ya Allah, aku tidak membiarkan mana-mana jalan yang engkau suka agar diinfakkan harta, melainkan aku salurkan ke jalan tersebut kerana-Mu. Maka Allah menjawab, kamu berdusta, kamu berbuat demikian supaya orang kata dialah seorang yang pemurah. Nah, derma-derma jangan duk tunjuk sangat. Apatah lagi hari ni nak beri sumbangan, guna ada PA, ambil video, cari orang di bawah jambatan, tunjuk beri sumbangan. Lepas tu upload Facebook. Live tu dia beri komen, share, kau boleh share. Share. Nah, supaya apa? Supaya orang kenal dia. Dia banyak beri sumbangan kepada orang. Ini bahaya. Penyakit-penyakit yang ada, yang mana boleh merosakkan kita. Kita belanjakan harta itu bukan kerana Allah. Begitu juga orang yang kutip derma dana awam pada hari ini. Bila mana ada beberapa pihak yang kita kata pempengaruh, influencer, kutip duit merata ni, menyeleweng duit tadi. Menyeleweng duit. Dia jenis orang pandai cakap. Muka pun ada lah. Orang panggil muka komersial. Muka macam saya ni payah nak dapat. Jadi muka komersial, cakapnya pandai. Muka nilai Islami lah. Kita ingat ustaz, bila kita tanya dia kata baru nak start. Dia kata. Jadi baru kes, banyak kes, 2-3 kes. Duit jutaan ringgit, dana awam. Akhirnya diseleweng, digunakan bagi tujuan nak mengkayakan diri sendiri. Ini bahaya tuan-tuan. Yang mana, jadi sambungan daripada hadis tadi, orang seumpama ini, Allah perintahkan malaikat mengheret orang itu atas mukanya, bayang, lalu dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya kira sekadar itulah dulu sedikit perkongsian daripada saya pada pagi ini. Moga-moga sedikit perbincangan ini adalah jua kebaikan untuk kita bersama. Yang baik pastinya datang daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.